hati kita dia tak rosak macam tu je. Macam kita kena kencing manis. Dia tak lahir tiba-tiba kencing manis, tak. Awak minum teh tarik 22 tahun, 25 tahun baru kena kencing manis. Tapi awak buat silap tu panjang. Dosa tu disimpan. Cedera sikit dibiar, ditambah cedera lagi, akhirnya jadi kanser, jadi besar. Maka begitulah. Adakah tiba-tiba hati kita rosak? Tak. Setiap anak orang Islam, Nabi kata dalam hadis sahih, dilahirkan dalam keadaan yang bersih, fitrah, suci. Tapi bila dia tu buat dosa, nambah istighfar tidak, minta ampun tidak, maka dia membekalkan diri dia menjadi gudang dosa. Maka akhirnya rosaklah hatinya. Nak bagi tahu kalimah yang disebut oleh para ulama. Para ulama menyatakan bahawa hati kita rosak, yang pertama sekali kata ulama, apabila rasa bersalah bila buat dosa. Buat dosa tak? Buat, tapi rasa bersalah. Yang ni hati dia bagus, tapi hati dia sedang didatangi virus penyakit. Buat dosa tak? Buat, tapi rasa bersalah. So apa yang perlu buat dalam peringkat ni macam kita lah. Buat dosa, ngata kat orang boleh tahan. Ia ngutuk orang boleh tahan. Komen orang dalam Facebook dan grup WhatsApp boleh tahan juga. Dia tak kerti duduk diam. Bercakap pasal orang ni, dia lah nombor satu. Tapi diri sendiri tak perasan. Ada tak dosa? Ada. Tapi bila bercakap tu rasa, aku berdosa lah. Hati tu masih bagus. Dan apa dia perlu buat? Istighfar dan minta ampun. Tapi bila mana dia rasa bersalah bila buat dosa, dia ulang buat. Rasa bersalah, buat dosa, dia ulang. Rasa bersalah, buat dosa, dia ulang. Lama-lama dia naik satu peringkat. Peringkat dia apa? Rasa biasa bila buat dosa. Kenapa ngata ke orang? Biasalah, ini kan kenyataan. Gitu. Ini kan kenyataan, cakap aja. Udah. Dulu takut-takut juga, mikir, takut juga nak kata ke orang. Tapi bila dah biasa dah mengata, akhirnya dia mula mengata. Mikir je nak buat dosa, tapi dah biasa. Orang dosa riba, contohnya riba. Apa dosa riba ni? Riba ni kalau tuan-tuan buka dalam Quranul Karim, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 278 dan 279. Allah bagi tahu kepada kita, ketahuilah wahai orang beriman, kalau kamu tu benar-benar orang yang beriman kepada Allah, maka berhentilah daripada mengambil riba dan ambillah apa yang pokok daripadamu. Dan seandainya kamu engkar, tidak mahu meninggalkan riba, maka ketahuilah kamu sedang mengisytiharkan perang terhadap Allah dan Rasul. Dosa riba ni adalah dosa besar yang ada ditulis dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi. Dan dosa riba ini adalah dosa di mana kita ni, dosa dia seperti berperang dengan Allah dan Rasul. Wal'iyadzu billahi min zalik. Imam Abu Hanifah kata, aku tak pernah nampak Allah Ta'ala mengatakan besarnya, kerasnya, selain daripada dosa riba, seperti berperang dengan Allah dan Rasul. Perang dengan manusia pun berdosa, apatah lagi perang dengan Allah. Orang yang biasa buat dosa, kalau dia mula nak buat dosa, dulu elok buat pinjaman Islam, tiba-tiba nak buat pinjaman konvensional, tak ada apa kot, buat. Mula-mula takut juga, nanti berdosa ni, Allah perang dengan kita. Tak apa, buat dulu. Bila buat je menjadi, bila buat menjadi. Bila orang tanya, kenapa buat ni? Ni kan haram, ni kan riba. Tak ada apa pun. Dia jadi gitu dah. Jadi hakikat dia begitu. Jadi tuan-tuan, puan-puan juga hati-hati dengan dosa riba yang kadang-kadang kita nampak, mengatakan orang dosa. Kan ya? Tinggal solat dosa. Tapi awak boleh bertosikan, confirm, kalau beli secara pinjaman dengan kredit company di kedai, maka itu dosa riba ad-duyun, clear.
Kalau beli kereta boleh tahan sebab dia ada pinjaman Islamik. Beli rumah ada pinjaman Islamik. Pinjaman untuk loan, personal loan, pinjaman nak menikah, pinjaman untuk besarkan rumah dan sebagainya, hati-hati, riba ad-duyun. Kadang-kadang kita tak perasan dan kita membiarkan, akhirnya tak rasa apa-apa. Sebab tu pertama, hati kita bila mula dijangkiti adalah rasa bersalah bila buat dosa. Tapi bila kita ulang, lama-lama dia akan naik satu peringkat lagi menjadi kalimah yang dikatakan rasa biasa bila buat dosa. Biasa dah dengan dosa. Malah lebih teruk apabila orang tegur, jangan buat, riba tu haram. Dia pula kata kita, awak dah tak layak loan, kau tak payah. Aku loan senang aja, duit aku kan banyak. Nampak? Naik satu peringkat, yakni rasa seronok bila buat dosa. Hancur hati kita, hati mati. Rasa bersalah bila buat dosa, bagus, patah balik, istighfar. Tak mau, dia naik rasa biasa bila buat dosa. Tak nak juga, dia jadi rasa seronok bila buat dosa. Hancur hati kita. Fitnah orang tak rasa apa-apa. Tinggalkan tanggungjawab terhadap keluarga tak rasa apa-apa. Kerana tinggalkan anak-anak tanpa agama tak rasa apa-apa. Dia memang tak rasa apa-apa pun dalam hidup dia, tak ada rasa apa-apa. Sedangkan Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi SAW tidak akan menerima alasan dan keuzuran bagi mereka yang umur 60 tahun dan ke atas. Orang yang umur 60 dan ke atas, Allah tak terima lagi alasan. Ya Allah, tak sempat le nak ngaji Quran. Tak ada alasan. Hadis sahih. Ya Allah, tak sempat nak pergi masjid sebab tak nampak. Bohong. Hati itu yang buta. Ya Allah begini, ya Allah begitu. Bagi alasan. Tak, kata Nabi, Allah tidak menerima keuzuran dan alasan bagi orang yang telah diberi umur 60 dan ke atas. Siapa yang 59 masih lagi dapat alasan lagi. Tapi jangan tunggu sampai masuk 60. Saya Alhamdulillah tahun ni 53 tahun. Tua dah rasanya. Isteri saya belakang 30. Tahun ni 30 tahun. Uish, muda. Muda. Saya menikah dengan dia, dia umur 28 tahun. 2 tahun, lebih kurang 1 tahun lebih. Ya, apa ni? Selepas kewafatan isteri saya yang pertama akibat daripada breast cancer. Ya, siapa-siapa di sini yang bini mati, jangan tangguh-tangguh, menikah. Iya, betul. Tapi tengoklah kalau laku ke tidak. Ya, menikah. Sungguh, kita duduk seorang ni tak banyak amalan. Duduk seorang apa nak buat? Pergi main dam, pergi minum teh tarik. Kalau duduk dengan bini, sembang dengan bini dapat pahala, pegang tangan bini dapat pahala, bagi bini makan. Bini pula kuat jenis membeli belah, lagi dapat pahala. Betul. Isteri saya menikah dengan saya lagi untung. Dapat package, full package. Suami, 5 orang anak, siap-siap dapat. 3 orang menantu, 2 orang cucu. Senang betul. Tu kan. Maka bersyukurlah kita dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Baik. Habis. 2 mukadimah. Mukadimah pertama, hati harus dijaga. Boleh jadi ahli syurga, boleh campak dalam neraka. Mukadimah kedua, hati kita tidak dirosakkan oleh Allah, melainkan rosaknya diri kita sendiri.